jenazah dia itu, bayangkan badan kita ni dengan lori balak. Badan dia hancur tuan-tuan. Bila kita mandi, sebelum kita bungkus dengan kain kafan, kita bungkus dengan plastik dulu. Sebab darah tu tak berhenti-henti keluar. Allahu Akbar. Matikan aku dekat dengan Rasulullah. Aku sayang Rasulullah, ya Allah. Aku sayang Rasulullah. Dia kalau sebut nama Rasulullah, air mata dia akan berlinangan. Tuan-tuan, dia dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad di Madinah, dekat dengan Rasulullah di Madinah. Nabi kata, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang boleh mati di Madinah, mintalah, berusahalah dapat mati di Madinah, kerana aku akan beri syafaat pada orang yang mati dekat Madinah. Dalam keadaan sebenarnya kita mengejar kematian. Allahu Akbar. Kalau ditakdirkan saya mati di Sabah, di Sabahlah. Kalau tuan-tuan ditakdirkan mati di Sabah, di Sabah. Di Semenanjung, di Semenanjung. Semua ini telah dituliskan oleh Allah. Tetapi cara dia seolah-olah kita mengejar kematian. Anak murid saya, orang muda, kacak, budak dia, bila meninggal, menangis saya. Sebab apa saya menangis? Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, bila mandikan jenazah dia itu, bayangkan badan kita ni dengan lori balak. Badan dia hancur tuan-tuan. Bila kita mandi, sebelum kita bungkus dengan kain kafan, kita bungkus dengan plastik dulu. Sebab darah tu tak berhenti-henti keluar. Allahu Akbar. Bila tengok mayat tu, saya sebab menangis dekat hospital Selayang, dekat bilik mayat. Yang kedua, lebih sebab lebih menyayat dan mengguris hati saya. Kawan-kawan yang sama belajar dengan dia datang menangis kerana kawan dia meninggal. Bila saya kata, ambil uduk, buat apa ustaz? Ambil uduk, buat apa ustaz? Kita nak solat jenazah. Saya tak tahu, kami tak tahu solat jenazah ustaz. Dua kali pedih tuan-tuan bila orang Islam tak tahu nak solat jenazah. Maksud saya secara ringkasnya, habis dah kita punya kuliah ni, jangan panjang-panjang. Kuliah ni sikit-sikit je tuan-tuan. Kuliah ni sikit-sikit je. Orang tak tahan kuliah panjang-panjang. Orang paling suka dengar duduk dalam kuliah, wabillahi taufik wal hidayah. Itu orang paling suka dengar. Tapi bukan orang sini lah, orang Jerman. Orang Jerman. Maksud saya yang kedua dari perkongsian yang ringkas ini, bila kita ingat hari Jumaat, ingat mati, yang kedua, apa persiapan kita? Itu dia. Bukan mati esok, hari ini bersiap. Ayah-ayah, saya nak tanya yang ada anak-anak, ayah-ayah yang ada anak remaja, yang ada anak-anak pemuda, anak-anak dewasa. Kalau kita meninggal, ayahanda, kita meninggal hari ini, ayahanda dah ada tak anak yang boleh solat jenazah, jadi imam? Mandi, kafan, dah ada? Dah ada belum? Kalau tak ada, belum siap mati ni. Persiapan mati bukan semalam. Persiapan mati sebelum kahwin itu, kita tu dah ada, dah menjadi manusia yang beriman, yang dah ada persiapan fardu ain, fardu kifayahnya. Kemudian bila berkahwin, cari pasangan yang baik. Kalau perempuan dapat suami yang soleh, kalau laki-laki perempuan yang salihah. Bila berkahwin, maka keluarga yang saleh ini menghasilkan anak-anak yang baik, yang soleh dan salihah. Tak semestinya ustaz, tetapi anak kita sama ada dia engineer, dia cikgu, dia kerani, dia peniaga, semuanya saleh dan salihah. Maksudnya dia sembahyang, boleh baca Quran, boleh tutup aurat,
Kita mati, kita senang sebagai ayah. Saya selalu sebut benda ini. Kita laki-laki pagi ni, Ustaz, kenapa laki-laki lebih? Kalau lahir baby laki-laki, akikah 2 ekor kambing, perempuan seekor kambing. Kenapa Ustaz kalau meninggal ayah, anak 2 orang, seorang laki-laki, seorang perempuan, ayah ada RM60,000 dalam tabung haji. Macam mana bagi paraid? Paraid dia laki-laki 2/3, perempuan 1/3. RM60,000, 2/3, laki-laki RM40,000, perempuan dapat RM20,000. Ustaz, akikah laki-laki lebih, lepas tu paraid laki-laki lebih. Kenapa Ustaz? Sebab laki-laki menanggung, perempuan ditanggung. Kena faham? Kena faham. Kita ni bila nikah, sebelum nikah kita akil balik. Bila kita akil balik, bukan dah wajib solat, dah wajib puasa. Akil balik maksudnya dosa tanggung sendiri. Bila berkahwin, aku terima nikahnya Aminah binti Dola dengan mas kahwin RM60 tunai. Maksudnya akaun dosa Aminah pindah pada kita. Dapat anak laki-laki 6 orang, alhamdulillah, hero-hero. 6 orang itu akaun dosanya kita tanggung. Kita solat subuh mari sini, anak dah besar sana kat rumah, kita tak tegur, dia tak solat, kita balik, dia meninggal. Wa na'udzubillahi min zalik. Dia boleh heret kita masuk neraka Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya apa yang kita cari dekat dalam dunia sehingga anak kita tidak boleh solat, anak kita tidak boleh baca Al-Quran, anak kita tidak boleh menutup auratnya. Semua perkara asas sebagai orang Islam yang beriman ini akan mengheret kita masuk dalam api neraka Allah. Hujah saya, cuba tengok surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari azab api neraka Allah. Tuan-tuan, kalau yang sebut, Ustaz, saya tak boleh nak solat jenazah anak kita, tuan-tuan. Ustaz, saya tak boleh baca Al-Quran. Nabi kata, laqinu amwatakum, talkinkan orang yang nak mati. Bukan talkin masuk dia, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya kamu telah meninggalkan dunia yang fana dan kamu akan berhijrah ke alam barzakh sebagai mukadimah kepada akhirat. Apabila kami meninggalkan tanah perkuburan ini sebanyak 7 langkah, akan sampai kepada kamu 2 orang malaikat Munkar dan Nakir. Janganlah kamu merasa gerun dan gentar terhadap kedua-duanya, kerana kedua-duanya juga ialah makhluk Allah. Oh, hebat Pak Imam. Jangan gerun dan gentar, kata Pak Imam. Cuba Pak Imam tu kita ambil, kita ikat, letak dalam liang lahat. Dia berani tak? Dia pun takut, tuan-tuan. Bukan itu maksud talqin yang Nabi sebut. Maksudnya ketika orang nak meninggal, ajarkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nak ajar ini? Anak, isteri yang ada ilmu, yang tahu keadaan suami ayah nak meninggal.
kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsiran. Jazakallahu khairal jazaa. Minumlah tanwir kuku terbaik.